Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita kena terima hakikat bahawa sekarang ini dalam tempoh masa menunggu sampai PRU ni, kerajaan yang akan terbentuk adalah kerajaan pilihan wakil rakyat. Ya, sama ada dia mewakili rakyat ataupun tidak, itu soal kedua. Ya, tapi ianya adalah kerajaan pilihan ahli dewan. Ini hakikatnya. Ya, rakyat pun tak boleh buat apa-apa. Ya, yang 220 orang ni lah yang akan menentukan siapa menjadi kerajaan. Dan kita telah berusaha untuk mendapatkan sokongan, tapi malangnya tak berjaya. Maka akhirnya kerajaan yang dibentuk, yang baru bawah Datuk Seri Ismail Sabri, kita sampaikan kepadanya bahawa kalau dia buat cara mahir adil, iaitu tak nak langsung tak nak dengar pandangan daripada pembangkang, langsung tak nak buat sidang parlimen dan sebagainya, maka akhirnya kerajaan akan gagal seperti mana kerajaan mahir adil juga. Ya, maknanya jadi kerajaan gagal 1.0 diganti dengan kerajaan gagal 2.0. Ya, maka kita beritahu bahawa kalau dia nak supaya rakyat dapat dibantu, negara dapat dipulihkan dan sebagainya, dia punya pendekatan mesti lebih terbuka dan lebih inklusif, dan dia kena engage ya dengan semua pihak ya, dan dia kena kembalikan persoalan check and balance ya, semak imbang, dengan menghidupkan kembali institusi parlimen supaya perbincangan boleh dilakukan sama ada dalam dewan ataupun dalam mesyuarat PAC ataupun PSC, Parliamentary Accounts Committee ataupun Parliamentary Select Committee, jawatan kuasa pilihan parlimen, di mana perbincangan bersama pihak kerajaan dan pembangkang mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dengan tujuan untuk mencari penyelesaian ya dapat dilakukan. Ini sepatutnya cara politik di negara-negara yang maju, demokrasi yang matang ya, di mana ada engagement, ada kerjasama dan perbahasan dan perbincangan di antara kerajaan dan juga pembangkang, bukan pemusuhan yang zero sum ya. Lalu atas dasar teguran-teguran ini, maka akhirnya Ismail Sabri dia telah panggil dan dia telah jemput pimpinan Pakatan Harapan, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan juga Ahmad Sabu untuk datang dan bertemu pada tengah hari tadi, dan kita dah tahu bahawa satu perbincangan dan pertemuan telah diadakan, dan telah juga berbincang selama 1 jam ya, selama 1 jam mengenai masalah pandemik, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah COVID-19 dan sebagainya, masalah ekonomi negara, orang hilang kerja dan sebagainya, dan macam mana perlu dilakukan, kerajaan perlu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kita pun menjadi sebagai pembangkang yang bertanggungjawab. Kita bukan selama ini kita tak sanggup, memang tak pernah ya dijemput, dan lebih-lebih lagi mungkin oleh kerana mahir adil dia tahu dia yang khianat kita, tiba-tiba dia nak panggil kita untuk nak berbincang, dia pun tak tergamar ya. Tapi dalam kes Datuk Seri Ismail Sabri, dia telah mengambil satu pendekatan yang lebih terbuka, dan kita memberikan
cadangan-cadangan yang bernas untuk diambil kira oleh beliau supaya kerajaan dapat bertindak dan berfungsi dengan lebih berkesan untuk membantu rakyat jelata, ya. Ini memang tanggungjawab kita juga, ya. Janganlah kita kata ni kerajaan ini kita harap dia gagal, jadi 2 poin, kerajaan gagal 2.0. Kalau kita lakukan itu, akhirnya kita sendiri pun akan ditimpa dengan segala masalah pandemik dan kemelesetan ekonomi dan sebagainya, dan negara kita dan masyarakat kita, rakyat kita semua akan menghadapi masalah. Tanggungjawab kita ialah untuk menyampaikan cadangan-cadangan untuk memulihkan keadaan